Hari ni kita nak belajar berkaitan penghayatan akidah dan ibadah berpandukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu membina peribadi dan jati diri Muslim. Ibadah, akidah, apa tu? Ibadah tu maksudnya kita tunduk dan patuh kepada Allah. Itu dari segi bahasa. Kalau dari segi istilah, maksudnya semua perkataan dan perbuatan yang zahir atau batin yang disukai dan diredai Allah. Contohnya solat, puasa, itu semua perkataan dan perbuatan lah. Okey. Kemudian kita tengok akidah. Akidah ni mulanya berasal daripada perkataan aqadah yang bermaksud simpul atau ikat. Maksudnya apa tu? Okey, jom kita tengok istilah pula. Dalam istilah, perkara yang dibenarkan oleh jiwa, hati menjadi tenang kepadanya, beroleh keyakinan di kalangan ahlinya serta tidak bercampur dengan sebarang keraguan. Akidah ni sangat penting dalam kehidupan sebab akidah ni asas dalam agama Islam. Okey, jom kita tengok contoh akidah yang pertama. Yang pertama ialah mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah ni maksudnya apa? Maksudnya kita kena mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah tu satu, tiada dua, tiada tiga. Mentauhidkan Allah ni merupakan perkara utama dalam akidah. Ianya asas tau. Okay. Kemudian ia menunjukkan bahawa seseorang menerima agama Islam sebagai agama pegangan. Okey, mentauhidkan Allah ni ada dalam rukun Islam yang pertama. Okey, jom kita tengok hadis berkaitan dengan mentauhidkan Allah. Lamma ba'atha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Mu'az ibn Jabal ila nahwi ahli al-Yaman qala lahu innaka taqaddamu ala qaumin min ahli al-kitab falyakun awwal ma tad'uuhum ila an yuwahhidallaha ta'ala. Ketika Nabi SAW mahu mengutus Mu'az ke negeri Yaman, Nabi berpesan, "Wahai Mu'az, engkau mendatangi kaum ahli kitab, maka jadikanlah dakwah pertama yang engkau sampaikan adalah agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala." Yang kedua ialah memahami konsep pahala dan dosa. Pahala tu apa? Dosa tu apa? Pahala tu maksudnya ganjaran baik yang dikurniakan oleh Allah kepada manusia kerana mematuhi perintahnya dan meninggalkan larangannya. Contohnya kalau kita solat, kita dapat pahala. Okey, dosa pula maksud dia balasan buruk daripada Allah kerana melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah atau meninggalkan perintahnya. Contoh kalau kita berjudi. Kalau kita berjudi, kita akan dapat dosa sebab Allah larang berjudi itu. Apa pentingnya kita memahami konsep pahala dan dosa? Kita akan dapat mengelakkan malapetaka dan kemukaan Allah. Kemudian, kita juga akan dapat melihat tahap sebenar kehambaan manusia kepada Allah. Sama ada kita nak ikut peraturannya ataupun kita nak meninggalkan larangannya. Okey. Hadis berkaitan dengan pahala dan dosa. Al-birru matma'annat ilaihi nafsu wal ithmu ma halaka fin nafsi wa taraddada fi sadri. Maksudnya, kebaikan ialah apa yang membuatkan jiwa tenang, manakala dosa adalah membuat jiwamu gelisah dan ragu-ragu di hatimu. Nampak tak? Pahala ni akan buat kita jadi sangat tenang dalam kehidupan. Dosa pula akan buat kita rasa macam kita sentiasa rasa ragu-ragu, rasa bersalah. Kemudian kita tengok yang ketiga ialah berpegang teguh dengan rukun iman. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada malaikat. Yang ketiga, beriman kepada kitab. Yang keempat, beriman kepada Rasul. Yang kelima, beriman kepada hari akhirat. Dan yang keenam, beriman kepada qada dan qadar. Kita ni kena berpegang teguh dengan rukun iman. Sebab bila kita mungkar dengan rukun iman, kita akan menjadi golongan yang tersesat jauh. Kepentingan rukun iman ialah dapat melahirkan peribadi yang berakhlak mulia dan mencontohi sifat Rasulullah. Yang kedua, kita dapat melahirkan rasa bersyukur kepada Allah
dalam segala perkara. Diriwayatkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab, malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah mengenai iman. Lalu baginda bersabda, "Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi." Maksudnya, beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, para rasulnya dan hari akhirat, serta beriman kepada takdir yang baik dan buruk. Contoh ibadah yang pertama ialah solat fardu. Solat fardu tu maksudnya solat wajib lah, yang kita kena buat 5 kali sehari tu: subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Apa pentingnya solat ni? Solat ni dapat membentuk mukmin yang berpegang kepada amanah. Kenapa berpegang kepada amanah? Sebab bila kita jaga solat, kita akan beramanah kepada Allah. Kita akan cuba untuk menyelesaikan solat kita. Walaupun kita sibuk macam mana, kita tetap berpegang dengan amanah, iaitu kita kena solat. Begitu. Kemudian kita dapat melahirkan mukmin yang kuat dari segi mental dan jasmani. Bila kita solat, kita akan jadi sihat. Tak kisahlah dari segi mental ataupun jasmani kita. Okey, hadis berkaitan dengan solat fardu ialah sallu kama ra'aitumuni usalli. Maksudnya, solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat. Rasulullah suruh kita solat seperti mana Rasulullah solat. Yang kedua ialah menunaikan haji dan umrah. Haji dan umrah ni maksudnya kita kena pergi Mekah lah. Kita pergi tawaf, kita pergi sa'i, ikut niat dengan cara-cara dia lah. Wow. Okey, apa pentingnya haji dan umrah ni? Haji dan umrah ni dapat menyatu padukan umat Islam. Kita dapat berjumpa dengan umat Islam dari negara-negara lain dekat Mekah ni. Daripada Arab boleh jumpa, dekat Indon, Malaysia. Kemudian, haji dan umrah ni dapat menghapuskan segala dosa kita. Okey, apa hadis yang menunjukkan kita perlu dan pentingnya haji dan umrah ni? Al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Maksudnya, ibadah umrah kepada umrah berikutnya adalah kafarah, penghapusan dosa di antara kedua-duanya, dan haji yang mabrur tiada balasan bagi pelakunya melainkan syurga. Nampak tak? Itu pentingnya haji dan umrah. Yang ketiga ialah membaca Al-Quran. Al-Quran ni mukjizat Rasulullah. Kita kena baca. Kan kalam Allah tu. Paling kurang pun bacalah 2 muka surat sehari. Kita kena pegang juga walaupun kita sibuk macam mana. Apa kepentingan kita baca Quran? Kita akan dapat ketenangan hidup. Kalau kita stres, kita baca Quran, kita akan rasa sangat tenang. Kemudian, Al-Quran ni juga akan menjadi pembela di akhirat kelak. Bila kita selalu baca Al-Quran, nanti waktu kita mati akan datang Al-Quran untuk menjadi pembela kita. Okey, hadis berkaitan dengan baca Al-Quran. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Maksudnya, bacalah Al-Quran kerana sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat kepada para pembacanya. Sebab itulah kita kena baca Al-Quran. Semoga kita ada pembela di akhirat kelak yang dapat membantu kita untuk masuk ke dalam syurga.